Suara serak ni ya. Sebenarnya bertolak daripada Kedah lepas maghrib lebih kurang malam tadi. Sebab tu kalau siapa yang tahu berita ada kemalangan besar berlaku di highway belah utara tu kan, ada orang yang bertolak pukul 3-4 petang pun pagi tadi tak sampai lagi. Jadi perjalanan memakan masa lebih kurang 12 jam tanpa berhentilah tu. Jadi semalam saya habis dekat Kedah program sampai 2 hari tu 6 program berturut-turut. Jadi suara pun dah habis ha. Lepas tu teruslah bertolak program pagi ni kan. Dianggarkan sampailah dekat Seremban dalam pukul 3 pagi, 4 pagi macam tu. Bolehlah saya datang dengan Atikah. Sebab suami anak-anak pun penat duduk angkut dia orang kan. Tapi tengok-tengok tadi memang dah keluar, dah lega dah sikit tadi tu. Tengok sampai sini lebih kurang 2 jam sebelum. Jadi ingat nak singgahlah surau-surau masjid mana-mana kan. Lepas tu nak keluar tu ada pula aksiden baru berlaku. Nak keluar daripada highway tu 2 jam pula lambat. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Memang keadaan yang sangat kelang kabut. Kalau daripada Seremban tu kalau lambat, bolehlah juga ada pilihan jalan lain. Tapi kalau daripada belah utara tu memang highway tu selalu macam tu kan. Jadi sepatutnya perjalanan lebih kurang 6 jam daripada Kedah. Jadi 12 jam. Memang kalau tengok ada lori terbalik, terbakar. Jadi berhenti saja dalam 4 jam kereta tak bergerak. Bomba apa nak selesaikan tu. Jadi begitulah dia antara ujian dan cabarannya, insya-Allah. Mula-mula start ni memang suara macam tak nak keluar kan. Nanti dah lama-lama tu insya-Allah Allah ya Qawi yang bagi kekuatan, Allah akan kuatkan. Jadi alhamdulillah kita ni tak ada guna slide apa-apa ya. Tak ada ya. Jadi kuliah kita ni sepatutnya mula pukul 10 kan. Sekarang dah 10.03. Lebih kurang 10.30 kita mula kan. Lebih kurang lah. Jadi sepatutnya sejam ke sejam setengah? Oh sejam saja. Oh tak lama. Kita tengoklah macam mana ya. Kalau sejam lebih sikit-sikit. Saya faham ni banyak kenduri ke? Ya. Hari ni hari apa? Isnin. Tak ingat dah hari apa Aduh hai. Macam tu lah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa tijaratan. Senyum sikit semua boleh? Boleh. Lega sikit. Saya tengok ada, memang semua senyum dah tadi. Adalah seorang dua yang tak senyum. Mungkin dia tak perasan dia tak senyum. Maksudnya kadang kita kan sebab leka tu kan muka jadi tak senyum. Bila nampak senyum semua saya lega, takut marah kat saya. Tak marah ya. Okey. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kuliah antara yang akhir sebelum cuti. Esok balik Terengganu. Jadi cuti lama juga. Nanti bolehlah pulih balik suara ni kan. Kalau siapa yang biasa ikut saya dekat YouTube ke, dekat FB ke, saya ceramahkan suara kuat. Betul tak? Tak tahu. Nak buat slow boleh juga. Jadi lemah lembut lah. Jadi bila suara kuat tu, semangat tu tak tahu memang macam tu caranya. Bila bercakap je suara kuat, akhirnya serak. Ini mungkin sebab berturut-turut. Daripada hari Jumaat dalam berturut daripada hari Khamis Langkawi tu pun 6 program. Balik sini kejap dah jadi macam ni. Minta maaf ya. Jadi hari ni Ustazah cakap dengan lemah lembut lah hari ni. Apa khabar semua? Alhamdulillah, subhanallah, sihat walafiat. Kita ni kan hidup. Saya sepanjang tadi jam ni ada hikmah dia kan. Orang yang sentiasa melihat hikmah,
dia akan tenang lah. Bukan saya nak kata saya tenang, cuba tenangkan diri. Sebab dah lambat, tak tahu nak mandi kat mana, tak tahu apa semua ni kan. Lepas tu singgahlah tadi, tinggal dekat rumah kawan. Kawan kata singgahlah, bersihkan mandi apa, tinggal sekejap. Jadi suami menyantar saya, dia pergi balik rumah Kak Ampang. Jadi Alhamdulillah Allah mudahkan. Lepas tu dalam perjalanan tu boleh dengar banyak ceramah lah, kan. Sebab jam kan, ceramah tu kan ceramah ni. Antaranya tadi dengar ceramah Ustaz Ebit Liu kan. Ustaz Ebit Liu. Jadi Ustaz Ebit Liu ni dia selalu ulang-ulang perkataan yang sama. Pasal apa? Pasal Allah sayang. Betul kan? Pasal bahagia, pasal tenang. Dia kata orang tanda Allah sayang kita, Allah memberikan kita ni rasa sayang kepada orang-orang yang terdekat. Sayang tak kat suami? Tak berapa anggur tu sayang. Sebut kuat sikit, sebut kuat. Sayang tak kat suami? Ngapa tak sayang kan? Tak apalah, dia macam mana pun. Okey. Pandai ajar ni life Sayang tak dekat anak-anak? Sayang dekat mak ayah? Sayang. Kawan sebelah tu sayang tak? Pegang jap tangan orang sebelah. Pegang semua. Saya tengok dia buat ceramah macam tu, saya ikutlah ni. Pegang dulu. Okey, lepas tu cakap, saya sayang awak. Jangan lepas lagi, oi. Cepatnya nak lepas. Ke rasa geli pegang tangan orang? Okey, saya tak cakap lepas, jangan lepas lah ya. Okey, sekarang ni cakap, okey, senangnya kan, susah nak kiri kanan. Ambil dua-dua orang, pasangan berdua-dua. Kan kejap, sayang awak. Dah pening kepala pula. Boleh dengan adik budak kecil pun tak apa. Ni dua-dua. Jadi ngadap tu. Okey. Jadi cari dua-dua, tak apa kalau yang tak cukup. Dah jumpa dua-dua, angkat tangan je yang pegang dua-dua tu. Yang tiga pun tak apa sebab dia atas kursi. Okey dah. Okey, sekarang cakap dekat sama-sama, tengok muka, kata, saya sayang awak kerana Allah. Okey, kedua cakap, saya sayang keluarga saya kerana Allah. Okey, yang ketiga cakap, saya sayang suami saya kerana Allah. Okey, saya sayang anak-anak cucu saya kerana Allah. Okey, sekarang salah satu tangan tu tunjuk kat diri sendiri, saya sayang diri saya kerana Allah. Alhamdulillah. Okey, dah. Tak nak lepaslah pula. Sebab itu kan, tanda sayang ni mesti kena ada sentuh. Hari ni dah sentuh suami belum? Ada yang tak sentuh. Lepas tu kena senyum. Dah senyum kat suami ya, anak-anak. Lepas tu kena apa? Kena sentuh, senyum, kena ada lagi satu S ni. Tak apalah tu kan, dua tu pun jadilah tu. Ada orang beberapa hari walaupun duduk satu rumah tak bersentuh. Dah tidur asing. Kalau tidur bersama pun bantal tengah kan, tak bersentuh tu. Sayang orang dulu-dulu. Wuduk, sayang wuduk. Betul lah tu. Lepas tu makan pagi ke apa, tak ada sentuh. Nak keluar tak ada salam. Sampai jumpa balik tengah malam pun tak ada sentuh. Bangun pagi macam tu hari-hari. Nak sentuh tu tak rasa nak sentuh. Masya Allah. Bercakap kan, tak nak rasa sentuh. Kita kalau bercakap dengan suami, nak tak sentuh-sentuh tangan tu? Ustazah, orang lama tak ada nak sentuh. Cuba sentuh. Sebab syaitan memang dia tak nak. Dia tak nak sentuh-sentuh, aktiviti sentuh. Syaitan dia nak suruh sentuh ni bila?
masa bercinta dulu. Orang muda bercinta macam mana? Asyik nak sentuh, haram tu, tapi rasa nak sentuh. Mula-mula sentuh rasa karen. Ui sedapnya. Terpegang pula tangan kanan, tak cebok satu hari. Ui sedapnya. Sentuh kali pertama tangan awet. Saya selalu tanya soalan tu pada orang muda yang kusuk kahwin. Saya ceramah kusuk kahwin juga kan. Saya kata, kamu pegang kali pertama tangan awet rasa macam mana? Ui syok ustazah. Diorang tak malu, dia orang mengaku. Orang muda sekarang, ui syok, memang sedap. Lepas tu saya tanya, kali ke 100 pegang tangan rasa apa? Dah tak rasa apa-apa dah. Karen tu dah hilang, syok tu dah hilang. Saya tanya, rasa tu datang daripada mana awal-awal dulu? Dia pun pandai jawab, setan kata. Rasa syok sedap, masa haram, syaitan buat rasa sedap. Saya kata, kalau awak nak tak bahagia lepas kahwin, nak. Kalau awak nak bahagia lepas kahwin, awak kena berhenti sekarang pegang buat benda yang haram, awak bertaubat. Nanti kalau awak sentuh lepas kahwin, yang akan bagi rasa syok tu Allah, bukan syaitan. Masa tu halal. Dan orang yang cintanya daripada Allah boleh kekal 20 tahun, 30 tahun. Kadang kita boleh tengok orang tua jalan pipi tangan, betul tak? Jalan boleh peluk bahu. Kalau hidang makan, awak makan laya kosok belakang, betul tak? Awak penat ke? Saya urut. Tidur pegang bersilang jari. Tidur silang jari tak sekarang? Geli-geleman ke rasa kan? Tidur silang jari. Kan dulu awak kahwin macam mana silang jari, silang kaki? Jari kaki pun nak bersilang. Semua nak bersilang, betul kan? Dulu suami balik lambat, bang. Lambat balik, sekarang cepat balik. Oh, terbalik. Betul kan? Masya Allah. Rasulullah dia kekalkan sentuhan ni, sentuhan-sentuhan ni sampai Rasulullah tua kan. Jadi jangan ambil mudah pasal sentuhan, itu sunnah Nabi. Nabi pernah ziarah seorang sahabat dia, isteri dia sakit. Nabi tengok isteri tu macam makan, orang sakit makan susah payah. Nabi terus kata, kamu memberi makan kepada isterimu itu kewajipan. Tapi kalau kamu menyuapi ke mulut isteri kamu, itu adalah sedekah. Jadi kita ni dah lama ke tak suap suami? Siapa ada suami kat sini, angkat tangan. Angkat kena tinggi-tinggi, jangan tak ngaku pula tak ada suami. Okey, alhamdulillah. Jadi ada lagi lah beberapa orang. Maksudnya ada beberapa orang yang mungkin kematian suami ataupun berpisah. Tak apa, kita boleh suap anak. Ini mukadimah, nanti kita masuk ke solat. Nak kata Islam ni satu agama rahmat. Rahmat dia tu di mana? Pada al-jamaah, pada berjemaah. Solat berjemaah, makan berjemaah, tidur berjemaah. Apa lagi? Buat kerja berjemaah sama-sama kan? Bila majlis ilmu berjemaah, bila berzikir berjemaah, buat kenduri kahwin berjemaah. Bila ada jamaah je, berkat Allah turun, malaikat rahmat turun. Makan. Pernah seorang sahabat jumpa Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis Nabi yang sahih. Ya Rasulullah, kenapa aku makan tak kenyang? Rasulullah kata, kamu makan dengan siapa? Seorang-seorang. Lepas ini makan mesti berdua. Rasulullah kata, kalau kita makan seorang-seorang, yang akan bersama dengan kita siapa? Syaitan. Walaupun kita baca bismillah, dia boleh bisik. Kita makan tak kenyang, makan-makan sampai seeh baru rasa kenyang. Ui, dah seeh baru rasa kenyang. Dah seeh, apa yang berlaku? Malas. Baca Quran malas, zikir malas, semua jadi berat. Nabi kata, kalau kamu tak kenyang makan seorang, makan berdua. Kalau tak kenyang juga makan berdua, makan bertiga. Maksudnya lagi berjemaah, lagi ramai, lagi barakah. Masya Allah. Saya ada dua kisah. Kisah yang pertama, ada seorang anak Muslim keluar Islam, murtad. Saya baca kisah dia. Dia keluar Islam sebab apa? Satu hari dia pergi rumah kawan dia yang Kristian, dan dia tengok rumah kawan dia tu dengan keluarga makan berjemaah. Makan berjemaah, makan sama-sama. Kan orang Kristian pun makan duduk atas meja. Lepas tu dia orang buat macam ni. Dia orang berdoa, buat hajat. Adalah hajat masing-masing. Setiap anak buat hajat, doa masing-masing, ngadap makanan. Lepas tu
Dia kata keluarga tu sangat harmoni sebab dapat makan je. Makan mesti berjemaah sama-sama. Dan dia kata dia dibesarkan dalam keluarga Islam, tapi mak ayah tak makan berjemaah. Hari ini kita makan berjemaah tak dengan anak cucu kita? Kalau tak, kena ulang balik, kena buat balik. Nabi mesti makan berjemaah. Nabi tak pernah makan seorang. Mesti kalau seorang, pergi cari sahabat ataupun orang miskin mana-mana untuk makan bersama. Tak akan makan seorang-seorang. Kemudian dia kata dia dibesarkan keluarga macam mana. Hari ni saya nak bagi tahu, ramai keluarga hari ni ambil mudah pasal makan berjemaah. Anak balik sekolah, makanlah, mak dah masak tu, dia cebok sendiri, letak lauk, makan depan TV. Mak ayah dah makanlah tu, kat dapur ada lauk. Bang, awak makanlah, saya dah makan tadi, lapar, tak boleh nak tunggu awak. Lagipun drama saya dah nak start. Lambat sangat, nanti lambat saya ni. Tapi dah ada tu. Saya nak cerita, bukan saya nak cerita nak puji mak ayah saya, tapi saya boleh ambil daripada tu lah apa yang saya belajar. Adik-adik saya 10 orang. Mak saya cikgu, kadang balik lambat pukul 3, pukul 4 kan. Kita pukul 1 dah balik sekolah ni. Tapi amalan makan berjemaah jadi wajib. Lambat macam mana pun kena tunggu. Ayah kata makanlah roti ke biskut, tunggu makan sama-sama. 10 orang kena tunggu sama-sama. Ada seorang kata kenyang dah, contoh satu hari dia dah kenyang, dia dah makan kat sekolah, ada kelas tambahan ke apa. Kenyang pun wajib duduk kat meja. Tak nak makan nasi, duduk juga minum air. Tapi wajib ada satu hari duduk berjemaah, mesti depan makanan. Kalau semayang kadang tak boleh sama-sama semua. Ayah bawa adik-adik lelaki ke masjid, kita dengan perempuan kan. Tapi waktu makan wajib, kadang sampai pukul 6 petang mak tak balik lagi, tunggu. Lapar dan menggelitik, tunggu. Takkan anak makan dulu tanpa mak ayah ada. Takkan mak ayah makan dulu selagi anak-anak semua tak ada. Semua ada, baru makan. Dan saya perhatikan masa makan tu lah mak ayah banyak didik. Cara duduk atas kursi. Dia anak ramai, dia tempah meja besar sikit, buat murah-murah je. Sebab nak duduk atas meja kan. Duduk kat bawah, maksudnya duduk atas meja. Nak muat 10 orang, nak campur mak ayah jadi berapa? 12. Besar mana tu? Saya pergi kedai meja, macam meja kedai makan biasa je, bukan beli lawa-lawa ke apa kan. Cara duduk atas kursi, duduk biar betul. Kadang budak-budak sekarang duduk ujung kursi kan, tarik betul-betul. Bila lauk, mak saya memang perhati seorang-seorang. Kita ambil kuah kan, jangan ambil lebih. Ambil, letak dulu kawasan mana nak makan. Lauk jangan ambil banyak, ambil dulu. Dan makan apa yang paling dekat dulu. Lepas tu dia nampak siapa yang gelojor, tegur terus. Apa makan laju sangat? Lepas tu ada yang tak habis, wajib makan habis. Kadang saya tak habis sangat, letak sebelah tangan kiri, letak bawah meja. Sebab nasi mesti licin, tak ada satu nasi pun tak boleh lebih. Kalau lebih dia kata takdikan ambil sendiri. Siapa yang buat pilihan? Masa ambil tu lapar, ambil banyak, betul kan? Jadi masa makan tu, kalau mak saya ajar, kena tarik sikit-sikit. Kalau tak ajar, budak hari ni dia gaul semua. Jadi tarik sikit lauk. Nanti kalau ada ruang yang tak habis, yang tu boleh masuk balik, jangan sentuh. Maksudnya tak adalah gaul semua tak habis, orang tak boleh nak makan. Membazir, bila tak sentuh tanya, siapa nak, tak habis, benda tu tak sentuh lagi. Jadi boleh bagi dekat siapa yang nak tambah, tak perlu ambil dalam nasi tambah. Time makan, mak ayah macam raja. Memang kami dilatih layan mak ayah macam raja. Mak ayah tunggu anak-anak siap hidang. Mak ajar, lauk kena ada kuah 3 sebab meja panjang. Setiap tu ada lauk, ada sayur. Sayur wajib. Kalau sayur tak ada, tunggu ayah pergi beli dekat pasar. Tunggulah. Sayur je tak ada ni, wajib kena ada. Ada ni, ada 3 tempat hidang. Kadang tu malas, ibu bapa ini malas saja, yang tu dia alih. Memang pinggan mangkuk banyak sangat basuh. Hidang. Lepas tu dah siap hidang baru panggil mak ayah. Mak dah siap dah ketuk pintu ke apa ke. Mak dah siap dah. Mak ayah duduk. Lepas tu dah siap makan, mak ayah basuh tangan je. Mak ayah tak akan kemas, tak akan ni. Adik-beradik kita aturkan kerja. Benda tu mereka latih kami. Bukan kata mak ayah pemalas tak.
latih supaya bagaimana caranya nak menyantuni mak, nak menghormati orang tua. Kalau mak basuh pinggang kami rasa bersalah. Mak jangan. Mak apa mak basuh pinggang? Bersalah. Alah sekali-sekala mak nak basuh pinggang. Mak tak boleh. Memang rasa berdosa, rasa bersalah kalau mak basuh pinggang. Kadang kita lambat, adik-beradik macam saja lambat sikit nak basuh, kejap lagi dengan mak basuh pinggan. Mak sebenarnya dia malas cakap, dia tegur cara dia buat. Lepas tu mak minta maaf tadi, rehat sekejap, tak apa. Lepas tu kita takkan tangguhkan lagi lah. Dia tak nak tidur malam, singkit mesti kosong, tak boleh ada satu pun. Saya nak bagi tahu, subhanallah, mak saya bukan orang tak sibuk kerja, cikgu. Ayah bukan tak sibuk. Anak ramai, tak pernah ada pembantu rumah. Semua urus sendiri. Tapi saya perasan masa meja makan boleh didik banyak anak sebenarnya. Nabi sebut apa? Satu kali ada seorang kanak-kanak yang lapar, dia terus nak ambil makanan. Nabi kan makan ramai-ramai. Tiba-tiba ada tangan seorang budak terus nak ambil makanan. Nabi pegang tangan dia. Nabi kata, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Nabi kata, baca bismillah, makan tangan kanan, dan juga makan yang paling dekat. Ambil yang paling dekat, ikut sunnah Nabi. Duduk kat meja makan, ada kuah dulu, ambil kuah dulu. Ada sayur, ambil sayur dulu. Sambal, letak dulu sambal. Maksudnya bila semua serentak dalam meja makan, semua nak tuju lauk, betul tak? Jadi semua ulur tangan. Tapi kalaulah belajar sunnah Nabi, ambil yang paling dekat, masing-masing ambil dulu. Nanti orang yang dah ambil lauk dulu, nanti bolehlah lepas tu ambil. Tak adalah semua berebut. Kalau tak diajar, budak-budak tu akan berebut tuju ke lauk. Boleh bergaduh kat meja makan. Tenang. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila ajar suasana di meja makan, di luar meja makan, dia akan tahu adab. Akan tahu adab. Ia bukan untuk di meja makan saja. Akhlak, ketenangan, kepribadian tu akan berterusan di luar meja makan. Sebab saya perhatikan kita ni hanya boleh berkumpul waktu makan. Waktu lain tu hal masing-masing, rehat apa semua. Tengok bulan Ramadan, Allah bagi satu bulan untuk kita latih benda ni. Ada satu bulan yang manusia akan makan serentak seluruh dunia. Takkan awal, takkan lambat. Waktu berbuka puasa. Kadang sahur ada tak nak sahur, tapi buka puasa mesti serentak. Jangan risau, mesti duduk. Ambil peluang tu nanti. Kadang tu masa tu lah mak nak nasihat, nak tegur, nak cakap apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Rasa rindu suasana tu. Sebab ayah saya dah pergi pada tahun lepas bulan Ramadan kan. Ayah saya Masya Allah, kalau balik ramai-ramai ni, dia memang akan masak. Dia masak, makan mesti sama. Seorang menantu tak ada pun tak boleh. Mesti semua ada. Cucu panggil, dah ada semua baru start makan. Ramai-ramai penuh, kadang tak muat. Kalau time balik semua makan kat ruang tamu lah. Makan tak lantai, makan ni. Yang lelaki makan setempat. Tak nak bercampur gaul ipa-ipa kan. Makan setempat lelaki, makan perempuan. Penuh anak cucu apa. Setengah kita kan malas. Bukan malas, macam serabut ramai-ramai. Makanlah keluarga ni dulu, keluarga ni dulu. Tapi budaya tu dibawa. Saya kata, ya Allah, saya dengar cerita Kristian tu, kata, ya Allah, memang besar. Dia kata dia seronok dengan cara hidup Kristian. Akhirnya dia murtad raja tu. Sebab dia kata kat rumah masing-masing. Lepas tu saya dengar pula cerita kisah Ustaz Ebit Liu tadi. Dia kata Ustaz Ebit Liu cerita ada seorang bukan Islam ni masuk Islam sebab ni. Dia bukan Islam, dia suami isteri selalu bergaduh. Orang ni kalau hati dah tak bahagia, bercakap pun bergaduh. Awak ni serambutlah cakap banyak. Tak bercakap pun bergaduh. Awak ni diam, tak nak bercakap. Tengok pun boleh bergaduh. Apa tengok-tengok? Tak tengok pun bergaduh. Saya bercakap kenapa tak tengok? Kalau dah tak bahagia, semua benda tak kena. Betul tak? Semua benda tak kena. Bergaduh je suami isteri ni. Satu hari pasangan ni dia pergi makan dekat, mungkin ada program macam mana. Dia bukan Islam ni, tapi dia tengok orang Islam makan berjemaah dalam talam. Dia kata, lepas tu dia kata geli dia tengok. Sebab dia pergi tempat tu bukan sinilah negara orang putih. Semua warna tangan ada, berbulu-bulu ada. Yelah, tangan putih ada, hitam ada, ngebulu apa. Biasalah orang lelaki kan ada bulu banyak kan, Mamak Saleh ke apa. Tapi boleh makan sama-sama. Lepas tu suami isteri ni kata, okey balik kita makan satu pinggan lah. Lama-lama, sebulan 2 bulan, mereka kurang bergaduh.
Lepas tu suami si kata, kita ni baru ikut cara orang Islam makan, belum masuk Islam, kita dah mula rasa bahagia. Jom masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Nak ceritanya benda tu nampak kecil, betul kan? Saya tengok, ya Allah, subhanallah, memang besar kesan dia. Hari ni ramai suami isteri dah makan asing, anak-anak cucu makan asing. Cubalah balik ya, insya-Allah. Mukadimah tu kan nak sebut tadi, mukadimah saya nak sampaikan erti bahagia yang sebenar apabila Allah yang beri rasa bahagia. Kalau seluruh manusia nak bagi bahagia pada kita, Allah tak nak bagi, takkan bahagia. Kalau seluruh manusia nak buat kita rasa menderita, merana, tapi Allah nak bagi bahagia, tak ada siapa manusia yang boleh buat kita menderita. Dan sumber utama bahagia adalah solat. Solat, subhanallah, solat. Tapi kenapa kita masih tidak bahagia dengan solat? Kenapa tak bahagia dengan solat? Sedih-sedih solat, lepas tu hilang sedih. Gelisah solat, hilang gelisah. Sepatutnya begitu. Marah, lepas tu ambil wuduk solat, hilang marah, dah boleh pegang balik suami. Tapi kenapa tak jadi begitu? Sebab apa? Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah solat li zikri. Allah perintahkan, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Allah kata, dirikan solat untuk mengingatiku. Tapi kita bila diri solat, ingat selain daripada Allah, bukan ingat Allah. Betul kan? Kita pula bila solat, masa tu nak ingat semua benda. Allahu Akbar. Macam mana nak buat ni? Macam mana? Jadi hari ini kita nak bincang pasal ni. Subhanallah. Allah kata dirikan solat untuk mengingatiku. Berapa minit kita solat? 5 minit. Kalau paling lama 10 minit. Biasa 7 minit lah, 5 minit ke 7 minit. Rasa-rasanya berapa minit ingat Allah dalam 5 minit tu? Tak sampai 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dah koyal balik. Lepas tu dia datang pergi, betul kan? Baiklah. Orang yang saya pernah, ada seorang makcik dekat kampung, makcik biasa je ni, tak belajar tinggi apa. Dia kata kat saya, masa tu saya ni yang ceramah pasal solat juga. Akhirnya saya yang diceramah oleh makcik. Betul. Saya belajar daripada dia. Dia kata, Ustazah, acik nak share, tua dah dia ni, macam mana insya-Allah lah setakat ni acik kalau semayang menangis, mesti menangis. Semayang je menangis. Acik tak ingatlah benda lain selain daripada Allah. Memang ingat solat je. Saya kata, macam mana acik boleh buat ni? Orang kampung, penorek, maksudnya orang yang bukannya ni lah. Saya kata, cik buat macam mana? Masa tu kan saya share lah tip pertama, tip kedua, tip ketiga. Beza tau, orang yang tenang ni, orang yang dapat khusyuk solat, dia punya cakap tu bisa. Saya kata, acik macam mana acik buat macam mana? Dia kata, Ustazah, acik pernah dengar ceramah, acik cuba buat seminggu tak rasa lagi, buat 2 minggu tak rasa lagi. Dah lama-lama buat Ustazah, Allah bagi rasa tu. Acik buat. Dia cakap macam mana, dia kata, bila waktu semayang, acik pakai kain semayang warna putih. Acik rasa macam pakai kain kapan. Kita dulu kan kain semayang semua putih, betul tak? Lepas tu kalau ada lagi gelap, lagi bagus, tak nampak kotor. Sekarang macam-macam warna. Sebenarnya tak ada masalah macam-macam warna tu, tapi putih ni dia ada kesan berbeza, betul tak? Suci, bersih. Kalau kotor sikit nampak kotor, kita terus basuh. Ini warna gelap, padahal dah kotor, tak basuh. Dulu kan kalau kuning je nampak kan, kalau bintik lagi nampak. Sekarang bintik hitam pun tak nampak. Masya Allah. Dia kata bila pakai tu rasa macam pakai kain kapan. Lepas tu bila semayang, bayangkan syurga dekat kanan, neraka sebelah kiri. Lepas tu duduk ni, sejadah ni atas tiang sirat. Dia kata bukan. Dia kata macam ni, syurga kat depan, kiri dan kanan neraka. Lepas tu sejadah ni tiang sirat. Jadi makcik bila angkat takbir je,
makcik akan rasa, saya pernah cuba rasa gayat. Saya pernah cuba buat rasa macam tu sebelum semayang, bayangkan. Lepas tu rasa neraka kiri kanan. Kita kan tiang sirat memang neraka lah kiri kanan, syurga duduk depan. Rasa macam pernah rasa macam getar. Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak? Boleh bayang tak? Sebab apa? Duduk rasa macam neraka ada kiri kanan. Lepas tu nak teruskan perjalanan kena berhati-hati sebab nak tuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, acik latih benda tu Zaza, acik latih sampai ketika bila semayang je acik dah tak boleh ingat benda lain. Acik ingat Allah, acik ingat pasal syurga neraka je. Acik akan baca berbelahan sampai menangis-nangis kadang tu sebab takut jatuh dalam neraka kiri kanan. Hebat tak makcik tu? Agak-agak kita boleh buat tak? InsyaAllah, insyaAllah. Allahu Akbar. Orang yang dapat nikmat ni kan, semua masalah jadi kecil. Percayalah, masalah suami jadi kecil, yang sama ni besar tiba-tiba jadi kecil. Tak heran dah. Sebab apa? Kita ada nikmat yang besar, nikmat solat ni. Masalah cucu, masalah anak buat kita sakit hati, masalah jiran, masalah ni semua jadi kecil. Orang yang besarkan Allah, dunia jadi kecil. Orang yang besarkan dunia, Allah jadi kecil, tak nampak Allah. Orang yang besarkan syurga Allah, syurga dunia tak ada apa-apa. Orang yang besarkan syurga dunia, dia tak nampak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu sikit-sikit nak kecil hati, sikit nak menangis, sikit nak mengungut, sikit-sikit mulut dia susah, penat, sakit lutut, duk mengeluh. Acik gelak. Tak apa, sakit lutut tak ada masalah. Kita cuba ubah satu lagi. Kita cuba ubah apa? Kita ubah ni, ubah keluhan jadi doa. Benda ni kena belajar. Anak bisingnya, cucu bising kamu bisingnya, bising lama Mekah, bising. Tu kan mengeluh. Nak tukar pada doa, nak sebut apa? Ya Allah bagilah diam budak ni, ya Allah bagi diam, ya Allah bagi diam, biar rezeki dulu elok. Berkatlah doa kita tu. Lepas seminggu kita duk ulang, agak-agak Allah makbul tak doa kita. Ni dah memang Syekh duk sebut yang tu. Awak ni pemalas lah. Bila nak jadi perajin, pemalas betul lah awak ni. Mula kahwin sampai sekarang malah duduk sebut benda tu 20 kali. Tu tak rajin-rajin dia. Ya Allah, jadilah suamiku ni rajin ya Allah. Ad-du'a silahul mu'minin. Allah Nabi bersabda, doa itu senjata orang mukmin. Senjata ni maksud apa ni? Benda yang sangat hebat. Senjata pula doa ni boleh guna anytime anywhere. Doa ni bila masa boleh guna. Bila ada apa berlaku, ya Allah. Contoh jam lagi, tempat ni tak ada kerja lain, jam je. Bila lah kerajaan Malaysia ni nak ubah jalan ni jadi besar sikit, contohlah kau nak merungu kan. Siapa ni rasa dah bayar, ada orang merungu je. Tapi doa, ya Allah permudahkanlah, ya Allah sampaikanlah. Tukar. Siapa yang tukar merungut kepada doa, dia akan dapati separuh daripada masalah hidup dia selesai. Allah dah berjanji. Allah dah nak kata Allah berjanjilah. Allah memang bagi jaminan dalam Al-Quran. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah berfirman, apabila hamba-Ku bertanya tentangku wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan memakbulkan permintaan hamba-Ku dengan syarat iza da'an, apabila dia meminta. Kita jarang minta, kita banyak mengeluh. Allah kata aku akan makbulkan dengan syarat kamu minta. Dah kurang meminta. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan para ulama kata sebesar-besar doa adalah solat. Sebesar-besar doa adalah solat. Siapa nak murah rezeki, jawab je lah ya. Saja buat aktiviti sikit, ibu-ibu sekalian. Siapa nak murah rezeki? Betul. Okay, soalan sepatutnya, nak tak murah rezeki? Nak. Nak tak sehat? Nak tak diampunkan Allah? Nak tak jalan yang lurus? Nak tak dapat rahmat Allah? Cukuplah tu Zaza. Semua tu terkandung dalam
solat. Semua tu terkandung dalam solat. Sebab apa? Siapa nak murah rezeki, nak sihat, nak naik darjat di sisi Allah, juga di sisi manusia. Darjat di sisi manusia bukan pangkat, itulah kita nak kejar. Siapa yang nak ditutup aib? Saya ramai orang yang ngadu pasal tutup aib ni. Hari tu ada seorang nak kahwin, dia kata, "Ustazah, saya dah terlanjur dengan lelaki lain. Bakal suami saya tak tahu, saya perlu bagi tahu tak? Nak kena cakap tak?" Tak. Wajib tutup aib. Allah dah tutup aib, jangan kita buka. Siapa yang ada anak ke cucu ke yang terlibat macam kes macam ni, kalau anak cucu tu dah bertaubat, tak payah diugut-ugut lagi dia. Nanti kau kahwin malam pertama, tahulah. Jangan diugut-ugut. Allah tak ugut hambanya buat salah. Allah tak ugut dan Allah tak hukum. Allah sangat baik. Allah suruh tutup aib kalau kita dah pun buat aib, buat maksiat. Dia kata, "Ustazah, kalau saya tak bagi tahu, nanti kan suami saya tu, bakal suami saya tu nak kahwin dah tak lama ni. Kalau bakal suami saya tahu macam mana?" Macam mana dia nak tahu? Yelah, kan boleh tahu ada dara tak ada dara, betul tak? Saya kata macam ni, awak dah bertaubat betul-betul belum dengan Allah? Sebab saya tengok pakaian dia masih seksi. Dia cuma takut suami tu tak tahu, tahu yang dia ni tak ada dara. Dari segi bertaubat betul-betul, minta maaf, saya bukan nak menilai dia bertaubat betul-betul ke tidak dengan Allah, tapi daripada zahir kita boleh buat penilaian. Orang yang betul-betul bertaubat minta ampun dengan Allah, insaf, dia akan nampak juga pada zahir pakaiannya. Dia dah mula belajar tutup aurat. Sebab apa? Dia dah makin dekat dengan Allah sepatutnya. Saya kata, "Dek, macam ni, kalau kamu betul-betul bertaubat dengan Allah, maksud taubat ni bukan dengan lidah. Maksud taubat adalah apabila kita mula meninggalkan larangan Allah dan mentaati perintah Allah. Itu taubat yang sebenar. Tapi kalau kamu minta ampun dengan Allah sebab mengharapkan sesuatu supaya Allah buat balik ada dara ke, contohlah, maksudnya kamu bertaubat tak ikhlas dengan Allah. Habis tu saya nak tunjuk saya bertaubat dengan Allah betul-betul macam mana. Kamu bertaubat dengan perbuatan zina yang kamu dah buat, kemudian kamu kena berubah dekat dengan Allah. Kamu jaga solat, kamu jaga aurat. Ada orang ramai nak jaga solat je tak jaga aurat. Dua-dua sama je wajib. Dua-dua sama je wajib. Tapi tak rasa wajib menutup aurat tu macam wajib solat. Kalaulah dia solat jaga, aurat tak jaga, kita rujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, "As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Itu ada inna depan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah daripada perbuatan mungkar dan juga perbuatan keji. Kalau kamu masih buat perbuatan keji, bermaksud solat kamu belum diterima oleh Allah. Solat tu tak boleh jaga diri kamu. Tapi kamu kena terus solat lah, kena terus solat. Lepas tu saya kalau budak remaja yang tanya macam ni, saya akan tegur direct lah. Tapi kadang yang susah nak tegur kalau orang yang dah berusia, orang ni kita berlapik sikit, kita nak jaga hati kan. Tapi kalau orang muda, saya terus cakap direct. Sebab ini peluang saya, Allah bagi dia datang pada kita. Saya kata, insya-Allah kamu jangan buka aib kamu. Kamu hayati doa antara dua sujud. Kenapa Ustazah? Ada doa tutup aib dalam tu. Rabbi ufilni, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah keaibanku, tutup aibku, aib aku tak ada dara ni ya Allah, tutup aib ni. Masa kamu sebut Rabbi ufilni, warhamni, wajburni, warfa'ni, tinggikanlah darjatku, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, warzuqni, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku, wa'afini, beri kesihatan, afiat, sehat, wa'fu anni, maafkanlah aku. Siapa yang nak sehat, nak rezeki tadi, nak tutup aib, semua ada dalam bacaan duduk antara dua sujud. Kamu belajar solat betul-betul, kamu fahami maksud. Lepas tu bila sebut wajibuni tu, kamu kena datang daripada hati. Wajibuni, tutup aibku. Kamu niat tutup aib apa? Kamu dah tak ada dara. InsyaAllah Allah Maha Berkuasa, suami kamu pun takkan perasan, takkan sedar. Tapi dengan syarat kamu kena taubatan nasuha. Taubat nasuha ada 3 syarat. Pertama, menyesal sungguh-sungguh. Yang kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, berjanji dengan Allah takkan ulang. Yang keempat, kalau terlibat dengan manusia, berjanji dengan manusia tak nak ulang.
Hari ni janji dengan suami, bang saya taubat lah, saya buat layan awak macam ni, saya bertaubat bang, saya tak nak buat lagi. Suami kata hari-hari cakap macam tu, so buat lagi. Okey, isu dah bertaubat tapi ulang lagi. Para ulama kata siapa yang bertaubatan nasuha, lepas seminggu ulang lagi, taubat dah berzina, lepas seminggu ulang lagi berzina lagi. Adakah taubat yang terdahulu tak diterima oleh Allah? Diterima. Tapi kalau dia terjerumus lagi sekali, ulang balik taubatan nasuha, Allah sangat baik. Tapi kalau manusia, kadang manusia dah banyak kali minta maaf, tak payah minta maaf lah. Awak bukannya ni. Manusia ada limit, Allah tak ada limit. Allah tak ada limit. Selagi nyawa ada, tak sampai hukum, Allah terima saja. Tetapi jangan permainkan taubat Allah. Contoh dia kata, tak apalah kita berzina, nanti kita taubatlah sama-sama. Dia rancang buat maksiat, dia rancang taubat. Ini awal-awal lagi, Allah sangat benci, Allah sangat murka. Faham tak? Ini dia tak tahan, akhirnya terbuat juga. Lepas tu dia bertaubat kepada Allah. Allahu Akbar, subhanallah. InsyaAllah. Okey, kita nak sebut pasal salat lagi ni. Ibu-ibu boleh lagi ke ni? Pukul berapa dah ni? Kalau ikut kan 15 minit je lagi ni. Tarik nafas semua. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Sekali ni tarik dalam. Lepas tu bila lepas sebut Alhamdulillah. Boleh? Tarik. Tahan. Lepas. Allah. Alhamdulillah. Subhanallah, insyaAllah. Ibu-ibu sekalian, nampak dah ada yang ke alam lain tu. Hari ni suara ustazah ni lembut. Itu kadar ceramah kena tinggi tu. Saya nampak je ada yang macam ni. Terus suara ni. Allahu Akbar, subhanallah. Sebenarnya orang yang boleh mengantuk di majlis ilmu, petanda jiwa yang tenang. Yalah, dia boleh tidur dalam apa jua keadaan. Kan? Allahu Akbar. Jadi tanda Allah sayang kita bila Allah lapangkan kita untuk solat berjemaah antaranya. Yang kedua, Allah lapangkan kita untuk solat di awal waktu. Yang ketiga, Allah lapangkan kita bersedia sebelum solat. Itu lagi tinggi kasih sayang Allah. Ada tak ciri-ciri ni pada diri kita? Adakah kita dilapangkan oleh Allah untuk solat berjemaah? Yang kedua, adakah Allah lapangkan kita untuk solat di awal waktu? Lagi tinggi kasih sayang Allah, 10 minit sebelum solat dah sedia atas sejadah. Kalau tak ada ciri-ciri ni, kita kena menginsafi kita ni kurang disayangi oleh Allah. Allah sayang kita. Allah sayang. Tapi lagilah nampak Allah sayang kita bila Allah lapangkan kita. Kita sampai tahap boleh duduk atas tikar sejadah sebelum masuk waktu solat. Ini hebat. Jadi kita lah yang kena usaha untuk jadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ada orang 10 minit sebelum dia dah melangkah ke masjid sebab dia jadi Bilal. Itu tanda Allah sayang dia. Dia dilantik jadi Bilal. Kadang dia tak nak, dah tahu ni, tak nak orang lain, orang muda lah pula. Pakcik, kalau pakcik tak jadi Bilal, subuh tak ada orang nak azan, orang muda tak bangun awal. Dah pernah lantik orang muda berapa kali azan subuh lambat. Jadi pakcik juga kena. Masya Allah. Saya kat kampung saya, bapak saudara saya arwah juga dah tahun lepas. Lepas saya meninggal berapa bulan, dia pula pergi. Apa ni? Dia Bilal sampai umur 70 lebih kat 80. Sebab tak ada orang boleh ambil tempat dia. Bukan tak ada orang muda. Dia punya solat subuh, kalau kat kampung saya buat 2 kali macam masjid Madinah dengan masjid Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Maksudnya subuh ada sejam sebelum ataupun 40 minit sebelum ada azan pertama. Siapa yang mampu nak bangun konsisten, dia boleh buat 30 tahun 40 tahun. Kalau balik kampung dengar azan, tengok jam dulu. Azan pertama. Yang saya boleh dengar dekat kampung saya je. Saya rasa tak tahulah kat sini ada buat tak macam tu. Masjid ni buat. Ada.
Ada kawasan apa ni? Masya Allah, Allahu Akbar. Bilal macam tu bukan senang. Dia memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh bangun 40 minit sebelum secara konsisten setiap hari, membawa masuk dia qiyamul lail tanpa gagal 40 tahun, 30 tahun. Walaupun kita tengok Allah ya Jabbar, Allah yang maha memaksa. Sebab apa Allah paksa dia? Sebab dia dilantik jadi Bilal, seolahnya dia memaksa diri dia untuk jalankan tugas tu. Itu setengah orang yang Allah tunjukkan Allah sayang dia, Allah buat dalam bentuk paksaan. Tiba-tiba dia dilantik ketua muslimat dah pula. Contoh, siapa ketua muslimat kat sini? Ketua wanita kat sini? Ketua jemaah? Tak ada ketua? Belakang sekali. Hajah, puan, tak tahulah, tak nampak muka ni. Puan Zarida, ketua muslimat untuk masjid ni. Untuk ni lah masjid ni, uruskan. Ramai saya jumpa ketua muslimat AJK makan AJK tu, dia kata ustazah dulu saya tak kerap datang masjid. Dah jadi AJK kerap saya datang masjid. Sebab apa? Allah ya Jabbar, Allah yang memaksa. Allah kalau sayang seseorang hamba, dia paksa, dia bagi satu tanggungjawab, menyebabkan tanggungjawab tu dekatkan dia dengan rumah Allah, dekatkan dengan solat. Okey tak? Okey. Setengah tu dilantik jadi Bilal, lantik jadi imam. Tak nak jadi imam, tak nak jadi imam. Nampalah jadi imam ni. Rupanya Allah paksa dia. Bila jadi imam, dia akan datang awal. Kalau tak ada imam, dia agak apa? Ada masa lagi ni, lepas azan paling kurang 5 minit. Dah agak-agak orang nak sembahyang baru dia sampai. Tapi sebab dia jadi imam, dia datang awal. Kalau program dulu bukan AJK, dah program bermula 10 minit baru sampai dia. Setengah jam baru sampai. Sebab bukan AJK. Tapi sebab AJK, sejam sebelum dah sampai. Nak setting makan, nak setting tu, nak pastikan ni. Allahu Akbar. Sebab itu sebenarnya ada satu kisah seorang Nabi. Seorang Nabi ni dia bermimpi 4 arahan yang Allah suruh buat. Salah satunya, Allah bagi tahu hikmah, apabila kamu diberi amanah, jangan tolak. Kalau kamu diberi amanah, jangan tolak. Tapi amanah jangan dicari. Walaupun jadi AJK, jaga tandas sekalipun. Saya ada pergi satu masjid, tandas dia cantik sangat. Saya tak tahu lagi masjid ni. Tapi masjid ni dekat kampung, bukan kawasan bandar, jauh daripada bandar Seremban. Saya nak pergi tu dalam sejam. Kawasan orang kat situ penuh orang getah macam tu. Saya masuk tandas masjid tu, saya kata cantiknya masjid ni. Dia kata ada AJK masjid yang jaga. Glamour tak ni jawatan AJK tandas? Ada orang nak tak? Berebut tak nak AJK tandas? Tak glamour. Tapi berapa ramai orang masuk puji, dia dapat pahala. Saya tengok tandas dia, dia punya hias macam tandas dekat rumah. Lebih lagi kat rumah pun tak hias macam tu. Ada bunga, dia tanpa gambar, peringatan jangan membazir air. Dalam tandas tu ada kipas. Lepas tu ada kerusi kalau orang nak rehat dalam tandas. Luas, tak luas sangat. Cermin cantik dia hias, ada bunga-bunga lagi kat cermin. Lepas tu ada apa? Kalau kampung saya kata, kalau duduk lama-lama pun tak apa. Lepas tu ada disediakan meja kecil, dia tulis ruang untuk sadir lampin bayi. Lepas tu kursi tu kan, kotlah orang tua penat ke dalam tandas tu nak rehat. Kursi pun cantik, kursi besi, wangi, bersih. Saya tak kali saya pergi, wangi, bersih. Saya kata siapa jaga tandas, dia tunjuk makcik tu. Walaupun dia tak secara rasmi dilantik sebagai nama AJK tandas, sianlah pula dia kan. Tapi memang dia hias tandas tu cantik, bersih, wangi, kering je selalu. Dia kata memang makcik tu memang dia jaga. Dia bawa barang, bukannya duit daripada masjid, dia bawa barang daripada rumah dia. Bunga kecil-kecil cantik atas singki. Saya kata ya Allah, Masya Allah makcik ni. Berapa banyak pahala dia. Dia buat sungguh-sungguh. Kita kadang dilantik AJK makanan, tak ada AJK lain ke? Orang jadi AJK makanan, orang makan puas hati dengan makan dia di tempat bagus, elok apa semua, jadi darah daging. Mungkin itulah pahala yang dia himpun, boleh nyebab dia masuk syurga Allah. Jadi AJK makanan 2 tahun. Masalah kita bila pelantikan tak ada orang nak datang.
Betul tak? Saya takut saya tak nak pergi, nanti kena lantik. Perasan kena lantik. Ada pula tu nama dia tak pergi, nama naik juga. Aduh, kenapalah orang pilih lagi. Saya dah tak nak, dah penat. Saya nak bagi tahu, penat tak penat, bila ada orang bagi amanah, amanah tu daripada Allah. Allah sebenarnya itu cara dia nak paksa kita nak terus berada di jalan yang baik. Penat tak penat, nak macam mana bang saya jadi JK? Kalau kita fikir tak jadi JK, mungkin lama tak pergi masjid, tak pergi kuliah. Betul tak? Allahu Akbar. Bila time kenduri kahwin, kan kita ada rewang, kita bagi tugas kan. Saya nak balik lambat sikit bang, nanti kan ada tugasan. Ada tugas ni, ketua-ketua ni. Tak, balik awal, biar saya buat tugasan. Tugasan makcik bawang, ketua bawang sedunia. Kan? Ketua bawang sedunia. Kenapa panggil membawang tu mengumpat? Sebab sambil potong bawang, sambil cakap pasal orang. Seronok bercakap pasal orang sampai tak sedar bawang habis. Siap tanya, tak ada bawang dah tu? Sebab cerita tak habis lagi. Kita dah dapat ilmu, masa nak potong bawang, jadi ketua bawang kan. Kita terus pasal, kita sambil potong bawang, kita dengar ceramah. Tak jadilah nak ngumpat peranan ketua bawang. Kita dengar ceramah Ustaz Hafizah Musa ke, ceramah Ustaz tu ke, pasang. Agak-agak jadi tak nak mengumpat tu? Tak jadi. Standby awal-awal. Kalau tak buat macam tu, ustazah pun sama membawang. Betul, balik kampung sekali-sekala, kadang kita tak tahu cerita. Dengar makcik-makcik tu cerita, macam mana orang ni? Tak tahu cerita dia ke? Tak tahu. Dah mula seorang. Sampai habis bawang, makcik tu tak berhenti cakap pasal orang. Kita ni kan tak kenal makcik-makcik tu, kita dengar. Kita macam, ya Allah, aku ni duduk dengar ngumpat. Walaupun ustazah tak reti nak cakap makcik ngumpat. Tak reti, orang tua, faham tak? Tu yang kata membawang tu, istilah jadi membawang. Dah habis bawang mengunyit pula, bawa kunyit. Dah habis kunyit, halia bawa. Cerita tak habis lagi. Sambil makan, sambil minum air, tak nak bangun. Membawang, mengunyit, mengalir semua. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Jadi saya nak bagi tahu, ustazah hari ni macam santai sungguh ni, tajuk solat ustazah. Baiklah. Macam mana dah dapat khusyuk? Kembali kepada cerita makcik tadi. Kita belajar, yang pertama kita buat macam tu. Cubalah berapa kali, dah biasa, dah tak ingat lain dah. Yang kedua Imam Al-Ghazali letak untuk dapat khusyuk solat adalah ingat bacaan dalam solat. Ingat bacaan pula, fahami maksud bacaan dalam solat. Kalaulah siapa sini ada guru, ustazah, ataupun ada pengasas sekolah pondok ke, tahfiz ke, wajib tasmi' pelajar maksud bacaan dalam solat. Kena. Makcik-makcik, ibu-ibu sekalian, cucu, dia orang kan hafal at-tahiyat semua. Cuba tanya terjemahan, dia orang tak ingat. Sebab di sekolah diajar hafal saja. Jadi ni masalah wan nenek ni pun nak tasmi' sama tak hafal. Apa doa duduk antara dua sujud? Wan tahu ke? Tanya kan. Sudah wan pun tak tahu. At-tahiyat tahu tak? Doa kunut tahu tak? Saya terangkan dah benda ni dekat surau. Saya tengok ramai muka yang sama hari tu ni. Dah cerita panjang lebar pasal fahami maksud bacaan dalam solat. 2 minggu lepas kan ada kuliah kita kan. Masa tu dah rasa macam nampak muka macam insam je. Bukan rasa macam nak faham bacaan dalam solat ni, nak faham. Tapi kalau nak tanya balik hari ni, ada tak siapa yang dah mula fahami bacaan dalam solat? Bila kita start daripada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita sebut, semua jadi kecil. Semua jadi kecil. Masalah kecil itu kecil sebab kita dah sebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita menafikan selain daripada Allah, semua adalah kecil belaka. Lepas tu kita start Allahu Akbar kabira, ya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar kabira, Allah yang Maha besar lagi membesarkan. Masya Allah. Bayangkan masa kita solat ni, kita ingat dengan maksud Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Lagi wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah waktu pagi dan waktu petang.
Lagi? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Lagi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan musliman, hanifan menyerah diri, hanifan yang lurus, musliman dengan menyerah diri. Lagi hanifan musliman, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang musyrik. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah sekalian alam. Lagi? La syarika lahu, tidak ada kesyirikan kepadanya, takkan mensyirikan Allah. Lagi? Wa ana minal muslimi, dan aku di kalangan orang yang muslim, orang yang menyerah diri. Bayangkan ibu-ibu, para muslimat sekalian, kalau kita mula solat kita dengan memahami maksud, kita akan rasa luar biasa. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Saya hafal maksud bacaan dalam solat dan bacaan doa bermula daripada sekolah menengah, bukan sebab saya jadi ustazah. Masa tu tak jadi ustazah lagi. Tapi saya bukan saya nak kata, saya nak cakap mungkin Allah bagi satu kesedaran tu. Kalau ustaz suruh hafal surah Yasin ke, surah Al-Mulk ke, surah hafal surah, saya tak boleh nak hafal surah melainkan saya kena hafal sekali maksud. Orang lain dah hafal dah 2 hari dah ingat, saya jadi lama 5 hari 10 hari baru ingat. Sebab apa? Nak hafal surah tu, nak tasmik juzuk amma contohnya kan, saya tak boleh hafal melainkan kalau ada maksud sekali, barulah boleh masuk. Tapi lambat. Nak bagi tahu, nak hafal bacaan dalam solat, kita akan jadi solat kita lebih lama. Dan kita akan hafal tu memang lambat. Kita tak akan sama baca kita Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajh. Takkan. Dia akan jadi baca dalam solat Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebab apa? Nak bawa maksud sekali. Contoh sekarang kita baca doa. Contoh kita baca doa sama-sama. Doa duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma kana rizqina fis sama' fa ansilhu wa in kana fil ardi fa akhrij wa in kana ba'idan fa qarib wa in kana mu'assaran fa yassiru. Okey, contoh. Yang kedua, doa juga ya. Allahumma inna duha'uka, ya Allah, duha ini adalah duhamu. Wal baha'uka, keagungan ini adalah keagunganmu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu kudratmu. Wal ismata ismatuka, segala kesucian itu adalah kesucianmu. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu, ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, sekiranya rizki itu di perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan fa qaribu, sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fa yassiru, sekiranya rizki itu sempit ataupun susah ya Allah, mudahkanlah, lapangkanlah untukku ya Allah, untuk kami ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru, sekiranya rizki itu kotor ataupun haram maka sucikanlah untuk kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada beza tak doa pertama dengan doa kedua? Sebab itu kadang-kadang saya tengok makcik-makcik hafal doa banyak. Dia salin, ustaz bagi hafal doa ni. Saya kata makcik faham tak rangkap yang pertama? Tak faham, tapi doa ni ustaz bagi. Ramai yang tak berusaha nak memahami doa yang dia minta dengan Allah. Dia minta apa? Dia tak tahu dia minta apa. Sebab itu baca kadang sambil mengantuk dengan ustaz. Kadang dia sendiri berpindah-pindah nak habiskan ni doa, dia buka buku doa kan. Mantuk. Tapi ustaz kata doa ni mustajab ni. Masalahnya doa ni apa? Permintaan dengan Allah. Bayangkan kalau cucu kita minta dengan kita, dia cakap dalam bahasa Cina.
Kita kata kamu minta apa? Entah, saya pun tak tahu kan. Saya ikut je dalam TV tu. Dah kalau kamu tak tahu apa kamu minta, Wan lagi tak tahu nak bagi kat kamu, nak bagi apa. Saya pun tak tahu saya minta apa. Inilah kita ni, selama mana kita semayang tak tahu kita minta apa dengan Allah. Selama mana kita berdoa kita tak tahu minta apa ni. Padahal doa tu ada orang tua tanya, Ustazah, kalau saya mana afdal? Nak baca dalam bahasa Arab ke nak bahasa kita? Mana bahasa, mana doa yang kita faham? Yang mana kita faham itu lagi dekat dengan hati dan kita boleh faham apa yang kita minta dengan Allah. Lepas tu acik cubalah hafal. Lepas tu cuba baca dua-dua. Bahasa Arab pun baca, terjemahan pun baca. Kesannya berbeza. Biar Ustazah jadi panjang lah pula. Tak apa, pendek tapi faham lebih baik daripada panjang tak faham. Sebab itu doa Nabi pendek-pendek je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Itu doa yang Allah ajarkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa yang panjang-panjang biasa kita dengar tu disusun oleh para ulama, dia gabung-gabung. Tapi kalau Rasulullah ajar, Allah ajar dalam Al-Quran doa pendek-pendek supaya mudah kita faham doa kita tu apa maksud dia. Masya-Allah, Allahu akbar. Jadi antara tips lagi nak dapat solat yang khusyuk, solat yang tenang. Tadi tu kita sebut makcik tu, tip makcik tu kan. Yang kedua, fahami maksud dalam solat. Yang ketiga, solat di awal waktu. Selalu dah dengar ni, selalu dah ingat ni. Orang yang solat di awal waktu, insya-Allah segala keperluannya akan diawalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia akan diutamakan oleh Allah. Sebab apa? Dia mengutamakan Allah daripada semua pekerjaannya. Kalau dengar azan, saya pun boleh juga, saya nak sarankan ibu-ibu sekalian, kat rumah ada tak jam azan? Kat sini kan ada jam azan kan? Mana jam azan? Sini ada jam azan tak masjid ni? Ada kan? Dekat luar. Ini ruang muslimat ni. Sana ruang muslimat. Okey. Siapa ada kat rumah dia jam azan? Angkat tangan. Jam azan. Ya, telefon ya, telefon. Tak ada Ni saya tengok muka orang kaya belakang ni. Amin. Kaya jiwa. Kalau kaya harta, jiwa miskin, itu miskin yang sebenar. Tapi kalau miskin, hidup susah, kaya jiwa, itu kaya yang sebenar. Tanda orang kaya jiwa, Allah bagi dia lapang apa? Lapang solat awal waktu. Lapang dia solat bersedia. Itu masuk orang kaya. Orang paling senang. Dia senang kat dunia. Senang nak sembahyang awal waktu, senang. Nak sembahyang jemaah, senang. Ui, senangnya kau. Orang yang macam ni, nak mati pun senang, dalam kubur pun senang, pada mahsyar pun senang. InsyaAllah, Allahu akbar. Tapi sebab dia kaya, banyak harta, banyak sangat ruang tamu nak dikemas, sebab rumah besar sangat kan. Bukan saya tuju siapa-siapa ni Lepas tu bila masak mesti ni pinggan mangkuk apa semua. Sebab banyak benda nak diurus, banyak harta nak diurus. Rumah pula ada berbiji-biji. Akhirnya dia jadi susah. Susah semayang jemaah, susah semayang waktu, susah. Sibuk dengan dunia. Takut perjalanan seterusnya pun susah. Dalam kubur lagi susah. Sayyidina Osman bila dia dengar Rasulullah kata, Osman, hisap kamu paling lama. Sebab apa? Kamu paling banyak harta. Masa hari itu juga Osman terus dia sedekahkan semua. Dia kata takut. Sahabat-sahabat Nabi semua bercita-cita jadi orang miskin. Ada orang bercita jadi orang kaya. Kalau Sayyidina Osman tu, dia memang selalu sedekah sampai habis. Tapi sebanyak itu juga Allah lipat gandakan. Memang Allah tak izinkan dia untuk jadi orang susah. Tapi akhirnya lepas Rasulullah meninggal, dialah yang banyak menanggung keperluan seluruh orang Muslim. Orang mukmin sekitar Madinah, orang miskin, dia tanggung semua. Lagi dia keluar sampai satu hari tak ada tinggal apa, dia lega. Kalau mati hari ni pun lega. Sebab dia jadi orang miskin, esok jadi kaya balik. Ada macam-macam cerita dia, memang pelik. Tapi bila Allah bagi kekayaan kepada orang yang zuhud, kekayaan tu bukan duduk di hati, duduk kat tangan je. Lepas tak rasa apa-apa.
Saya cerita pasal jam azan tu, ibu-ibu sekalian. Balik ni mesej ke anak ke, ataupun kalau pandai beli sendiri, cari dekat internet. Orang jual jam azan yang ada tu, saya kata telefon, bukan saya tak apa, telefon ni bukan apa sangat. Saya bukan ada ejen mana-mana ni. Saya bukan jual produk jam azan ke tak ni. Kan ustazah ni nak berniaga lah tu kan. Saya nak bagi tahu siapa yang nak ubah suasana rumah, nak ubah solat dia, ini antara ikhtiar yang boleh dibuat dan insya-Allah berkesan. Jam tu kita pasang dekat rumah, murah je harga, 350 ada, 320 ada. Cari yang berkualiti sikit, tak payah besar sangat. Dia ada jam azan untuk rumah. Kalau untuk masjid surau harga dia 1000, untuk rumah kecil je. Tahu tak apa fungsi dia? Kat rumah saya ada lah. Fungsi dia apa? Antaranya, sebelum bawa balik, kita ni dah tua, tak reti setting. Termasuk saya lah, tua juga. Saya tak reti nak setting. Suruh kedai tu setting sendiri. Setting untuk kita. Dia setiap 1 jam dia akan keluarkan zikir. Kadang saya tengah marah-marah anak kan, astaghfirullah, tiba-tiba keluar istighfar. Kadang keluar zikir-zikir setiap 1 jam. Kita rasa ya Allah. 1, 10 minit sebelum solat, dia dah mula dengan bacaan Al-Quran. Dia dah keluar ayat Quran. Kita tahu dah nak masuk waktu solat. Dia bagi kita peringatan. Kita ni memang ada kalender, memang ada takwin, tapi terkejut-terkejut je. Ui, dah Zuhur lah. Buat-buat terkejut padahal tahu. Dah masuk dapur pukul 12. Sebelum tu golek-golek, tengok telefon. Pukul 12 baru kelang kabut. Dah dekat tengah hari, tak masak lagi, dah dekat Zuhur. Dia pun masak-masak. Dengar ni, ui, dah azan. Buat-buat terkejut. Memang macam tu pun berbulan-bulan, bertahun-tahun. Memang kena atur waktu solat, buat kerja, atur waktu solat. Ke 10 dah masuk dapur. Tak nak ganggu, nanti penat nak solat awal waktu. Dengar bacaan Quran tu automatik, rasa macam tak sampai hati nak terus, berhentikan dulu semua, ambil wuduk, pergi duduk. Lepas tu dia akan azan. Yang ni memang syok. Dengar dalam rumah kita bergema azan. Memang dengar masjid, kita tahu dengar masjid juga. Tapi dengar gema azan dalam rumah, dia kuat. Rumah 2 tingkat boleh dengar azan. Dengar je bunyi tu, ambil wuduk semua, kejap lagi azan. Lepas azan, dia akan sambung dengan zikir. Kadang dia, kalau lepas maghrib ke lepas isyak, dia akan baca surah Al-Mulk setiap malam. Hari pagi Jumaat, dia akan keluar surah Al-Kahfi. Selepas isyak, dia akan baca surah Sejadah. Dia gila-gila, boleh pilih surah-surah mana. Rasa macam seronok, rasa macam ya Allah, kita tak mampu nak baca Quran sentiasa. Tapi bila dia ada tu, benda Allah tu ada tu kan, dia mengingatkan kita yang lemah. Sebab itu ada orang bukan Islam tanya saya, kenapa orang Islam ni nak kena azan 5 kali sehari? Teruk sangat ke orang Islam ni nak kena peringat pasal solat 5 kali sehari? Dia kata kita ni duduk bertempik je. Faham tak? Datanglah semayang, datanglah ni. Agama lain tak ada pun macam tu. Pandai-pandailah nak pergi gereja, pandai-pandailah pergi kuil. Tak adalah nak memanggil orang dia, datanglah gereja, datanglah ni semayang. Betul tak? Kenapa orang Islam nak kena memekak-mekak 5 kali sehari? Pagi-pagi memekak dah. Logik juga soalan dia ni. Ini soalan orang bukan Islam. Kalau orang Islam kita macam geram juga kan. Nak cakap, dia kata bukankah awak dah ada jadual semayang ke? Dia tanya. Betul lah ada jadual. Untuk takwim 2019 ni, jadual solat dah ada 2018 dah dapat, betul tak? Untuk setahun. Kan dah ada jadual siap-siap. Bukan tak tahu waktu solat. Habis tu kenapa nak kena memekak juga? Masa tu saya fikir nak jawab apa pada dia ni kan. Saya tanya, anak ada sekolah tak? Ada. Kat sekolah ada loceng tak? Ada. Bukankah dah ada jadual cikgu-cikgu tu pukul 10.10 berhenti, 10.30 budak-budak rehat. Setiap setengah jam bunyi loceng, betul tak? Sebab apa? Manusia ini leka. Manusia lupa, leka dengan urusan. Bila bunyi loceng, cikgu pun cakap, dah habis waktu saya, okey, terima kasih. Kadang tu kalau tak ada loceng mungkin terlebih-lebih. Bahkan kalau cuti sekolah pun bunyi loceng sekolah tu kan. Walaupun tak ada pelajar, dia bunyi juga loceng. Walaupun tak ada orang nak datang semayang, azan tetap azan. Walaupun tinggal imam dengan Bilal,
Yang penting dia telah menyeru nak bagi tahu ini waktu salat. Manusia leka. Sebab itu kita perlu ada peringatan ni dalam rumah kita. InsyaAllah saya doakan para ibu, para jemaah sekalian dimurahkan rezeki oleh Allah, dilapangkan rezeki oleh Allah untuk beli jam azan ni secepat mungkin dalam minggu ni juga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, saya kan bila tengok jam azan tu masa saya saya tak kira dah. Masa tu suami kata tunggulah hujung minggu. Saya kata tak boleh tahan dah. Saya tak tahu pula ada jam azan dekat rumah. Saya tekan minyak, pergi dekat Nilai, saya beli kat Nilai. Lepas tu bila pergi kat Nilai, dia tak tahan lama sebab made in China rosak. Saya pun beli pula online. Saya cari Al-Azkar, itu made in Malaysia. Cari sikit, kalau mahal sikit pun tak apa. Benda tu sangat membantu suasana rumah kita. Yang bergaduh kurang bergaduh. Anak, cucu yang lasak apa jadi kurang. Dia jadi lebih tenang. Sebab sejam sekali keluar zikir. Jadi kita akan rasa suasana tu ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Hari ni kalau tak dapat apa-apa ilmu lah konon daripada saya, Ustazah cakap apa lah ni, macam tak ada point. Dapat yang ni satu pun makcik, ibu-ibu sekalian, dah bagus sangat dah. Suami tanya, awak dapat ilmu apa Ustazah Asma ngajar ini? Ilmu jam azan. Bang, hari ni kak kena cari. Saya percaya kalau pergi dekat Giant, pergi mana-mana ataupun pergi ke Maidin, dia ada kedai, biasa orang Pakistan berniaga. Dia ada jual jam azan tu. Yang tu memang Tesco ada apa semua kan. Hari ni juga cari, boleh tak? Seronok makcik-makcik. Yang penting ada nyambung sikit. Itulah jam azannya. Tu besar sangat tu. Itu 1,000 tu. Saya beli 300 lebih je. Ada yang murah 200 lebih. Tak ada duit Ustazah. Gelang tu ada tu. Yang tak ada gelang tu kan. Aduh lah. Ada Tupperware tak kat rumah? Boleh buat jualan pre-love. Betul doa. Masa saya beli hari tu kan, saya tak ada duit juga. Ya Allah, aku nak jam azan. Ya Allah, aku nak jam azan. Ya Allah, nak tak sabar nak pasang. Sebab masa tu pergi rumah kawan, tengok ada jam. Kita borak-borak sejam, dia bunyi zikir. Seronoknya nak tu membuat-buat doa. Ya Allah, aku nak. Ya Allah, nak. Datang rezeki yang tak disangka-sangka, menangis. Dapat duit tak disangka, ada orang yang bayar hutang ke macam mana masa tu. Terus je seorang-seorang pergi cari jam azan. Nak 1000 daya. Bukan tak mampu, tak mahu sebenarnya. Kalau mahu akan mampu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setakat tu kekuliah kita hari ni. Dah lebih dah masa Ustazah. Cepat-cepat dah tu simpan buku masing-masing tu kan. Kan tak sabar nak beli jam azan. Masya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan rumah kita bertukar. Bi'ah solehah. Bila kita selalu dilaungkan azan dalam rumah, apa yang keluar? Jin, syaitan, penyakit-penyakit keluar, binatang berbisa keluar. Yang masuk rahmat Allah. Bila rahmat Allah masuk, yang selama ni hubungan rasa panas dengan suami jadi sejuk. Cucu, amin ya rabbal alamin. Betul ni. Kalau ada orang pas beli radio kecil tu nak kena pasang, dia tak setting masa. Yang ni selama setahun dia setting terus masa. Waktu solat ikut takwim kita. Tak payah ni, dia setting sendiri je. InsyaAllah. Ceritanya dulu saya memang jual jam azan ni dulu. Tak jual dah sekarang, tak sempat nak uruskan. Saya seronok sebab saya sangat suka bila makcik-makcik tu dia kata, Ustazah terima kasih. Dulu makcik rasa sunyi duduk seorang-seorang anak tak dekat rumah. Sekarang bila ada jam azan ni, makcik tak sunyi. Kejap dia zikir, kejap dia tu. Seronok. Acik kadang malah tiba-tiba duduk baring tu, dia dah zikir, acik pun zikir. Boleh ke zikir masa baring? Boleh. Boleh tak zikir tak pakai tudung? Boleh. Kemarin dulu ada seorang mak tu tanya, Ustazah saya pakai t-shirt dari rumah, bila nak zikir kena pakai lengan panjang. Tak payah. Pakai kain batik, baju t-shirt, tak pakai tudung, sambil nyapu dengan jam azan tu berzikir, kita pun sambung zikir dia. Sambung. Dia bukan zikir lama. Dia akan keluar dalam lebih kurang 2 minit zikir tu, dia berhentilah. Bukan sepanjang masa cik, kan nanti miong pula kita kan. Tak buat benda lain ni. Dia zikir kejap nak bagi peringatan supaya berzikir. Lepas tu dia berhenti sejam. Ada orang kata, Ustazah saya tak boleh sejam sekali, macam bising sangat. Boleh setting 2 jam sekali.
Nak setting ni suruh orang yang jaga tu. Kita tak reti, pening nanti tak reti nak setting. Alhamdulillah, subhanallah. Apa yang Allah izinkan untuk saya sampaikan, itulah yang terbaik, insya-Allah. Kadang saya selalu ceramah macam tu, prepare benda lain, fikir lain, bila sampai cakap benda lain. Tapi saya yakin itulah kehendak Allah, ya qadir ya muqtadir. Dan mungkin kita dah dengar ceramah asal solat dah banyak kali. Kenapa tak berubah-ubah? Rupanya perlukan jam azan kat rumah kita. Maksudnya kita sendiri tak boleh nak ubah diri kita, tak boleh nak, kita tak kuat. Kita perlu ada instrumen, perlu ada alat yang boleh mengingatkan kita. InsyaAllah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada para jemaah sekalian. InsyaAllah bertemu kita di taman syurga Allah yang lain. Kalau tidak di dunia, jumpa di taman syurga Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya sayang Hajah, sayang ibu-ibu, sayang datuk datin sekalian, sayang semualah ni. Saya tak tahu siapa depan saya ni kan. Sayang kerana Allah. Orang yang saling mencintai kerana Allah akan dapat naungan Allah di pada mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis Nabi ya. 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan mereka, naungan Allah. Mereka yang saling berkasih sayang, yang bercinta, kasih sayang dia kerana Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, terima kasih. Allahu Akbar, besar kasih sayang. Nampak ada yang borak tu dia rancang. Kita pergi terus lah lepas ni Tesco.